Individu baju putih ini geram dan telah menghempuk Sheila di bahagian kepala kerana kerjanya telah diganggu oleh Sheila. Apa cerita sebenarnya? Sheila dapat dilihat sedang memakai alat solik dan mempromosikan produk kosmetik berkenaan bersama beberapa rakan lain dalam satu video yang dimuat naik di platform TikTok oleh akaun Nubukliza. Dapat dilihat lagi, sebelum Sheila mengganggu dan menghentikan perbualan, rakaman itu turut memaparkan seorang individu sedang tekun menyapu gincu pada bibirnya. Akan tetapi, jurusolek itu mula ketawa dan memberi hempukan di dahi Sheila kerana telah mengganggu tugasnya semasa sedang tekun menyapu gincu berkenaan. Dapat diperhatikan juga Sheila sedang mempromosikan barangan tersebut dan menjemput menjadi sebahagian daripada ahli farmasi dengan diskaun serendah 50% bersama seorang wanita bertudung yang tidak dikenali. Tekan Sheila juga dalam video berkenaan, cuba produk dulu. Tak cuba tak tahu. Tak kenal maka tak cinta. Faham, katanya. Warga asing ini tolak kerusi kedai, tanda bengang apabila tidak diberi duit sedekah yang dimintanya. Apa sebenarnya yang berlaku? Sepasang suami isteri yang difahamkan warga asing dilihat dalam video yang baru-baru ini menjadi viral mengunjungi sebuah restoran dan meminta sedekah daripada pengunjung di situ. Bagaimanapun, berdasarkan rakaman itu, dikatakan pelanggan hanya mengabaikan dan tidak memberikan sebarang wang kepada pasangan berkenaan. Penjelasan daripada perakam video, walaupun mereka berulang kali mengunjungi kedai untuk meminta derma, akan tetapi tiada apa yang berhasil diperolehinya. Kelihatan juga, mereka cuba meminta wang daripada pelanggan kedai itu tetapi tidak berjaya. Mungkin disebabkan itu semasa mereka ingin beredar, mereka kelihatan melepaskan geram dengan menolak kerusi kedai berkenaan. Warga asing siap beratur dan ada yang berebut untuk mendapatkan daging korban di masjid ini. Apa cerita ni sebenarnya? Beberapa video yang disiarkan oleh pemilik akaun Tok Bari di TikTok serta beberapa video dari akaun lain juga menjadi viral baru-baru ini. Ia membabitkan sebuah masjid, tidak tahu lokasi sebenarnya, yang telah sesak dengan warga asing berjuang serta ada juga yang kelihatan berebut tempat untuk mendapatkan daging korban di masjid berkenaan. Bagaimanapun, dalam video yang lain pula diberitahu ia berlaku di Masjid Pokok Ara, di mana ia menunjukkan bahawa warga asing turut hadir ke masjid itu. Dilihat juga beberapa warga asing berkenaan turut membantu melapah, membahagikan dan bukan sekadar mengambil daging korban itu sahaja. Bagaimanapun, hasil daripada perkongsian video tersebut, terdapat pelbagai respon daripada pengguna media sosial yang telah meluahkan dan menyuarakan pendapat mereka berhubung rakaman-rakaman tersebut. Lelaki yang dikenal sebagai polis ini telah memberi respon pada geng Forex yang tular sedang promot kelas acah-acah kaya naik private jet. Apa cerita ni? Baru-baru ini, beberapa video yang memaparkan sekumpulan individu yang menonjolkan gaya hidup mewah dan difahamkan ia bertujuan untuk menjual dan mempromosikan kelas Forex mereka telah menjadi viral. Mereka berusaha untuk menarik perhatian orang ramai dengan menayangkan imej kekayaan, lengkap dengan pesawat persendirian mewah, tetapi dikatakan hanyalah disewa, dan juga deretan kereta mewah yang mahal serta beg yang penuh dengan wang. Bagaimanapun, seorang anggota polis yang sememangnya terkenal di media sosial kerana kerap berkongsikan maklumat mengenai skamer, baru-baru ini turut mendapat perhatian. Video beliau itu telah diterbitkan oleh pemilik akaun Rahmat Fitri Lawan Skamat, dan di dalamnya, beliau memberikan respon berkaitan topik yang sedang tular baru-baru ini berkaitan dengan geng Forex trader promote kelas tersebut. Dapat didengari juga dalam video berkenaan anggota polis ini melakonkan dirinya sendiri, seakan menegur dengan menggunakan bahasa kiasan akan tetapi mudah untuk difahami maksudnya. Katanya, "Oi kau ni tak payahlah duduk kat sampah tu, nanti aku kutip kau nanti kang kau tak suka." Lanjutnya lagi, "Bangun, tempat tu kan kotor, tak payahlah nak berlakon-berlakon kat bawah tu. Muak aku tengok dah, duduk atas kerusi ni. Kalau kau tak nak duduk atas kerusi ni, aku datang, aku kutip kau." Daripada tingkah anggota polis itu juga turut dapat difahami cuba memaksudkan, jika seseorang itu ambil duit orang dan tidak kena cara dibuatnya, silap hari bulan pihak polis pula yang akan mendatangi dan mengambil si pengambil duit tersebut. Lelaki ini muncul dan telah melepaskan tembakan di hadapan sebuah rumah secara berani. Apa ceritanya ni? Dalam satu video rakaman kamera litar tertutup, CCTV, yang tular menunjukkan, seorang penunggang motosikal telah melepaskan tembakan di hadapan sebuah rumah di Perak dan ia telah mencetuskan heboh di media sosial. Disebabkan itu,
individu yang melepaskan tembakan ke arah kediaman di Kuala Gula pada pagi, 4 Julai, itu, sedang giat diburu polis. Dipercayai, pemilik rumah yang tinggal di situ bersama isteri dan 4 anaknya menyedari kejadian tersebut berlaku kira-kira jam 3 pagi sebelum melaporkannya kepada polis. Difahamkan juga, mangsa berusia 56 tahun terdengar bunyi letupan di luar rumahnya, dan polis pergi ke tempat kejadian untuk menjalankan siasatan, menurut Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Kesemua ahli keluarga mangsa yang berada di rumah itu bagaimanapun terselamat daripada kejadian itu tanpa mengalami sebarang kecederaan. Menurut Yusri lagi, pemeriksaan lanjut mendapati ada kesan tembakan pada kereta, motosikal dan pintu rumah mangsa. Pihak polis sedang mengenal pasti motif kejadian dan usaha menjejaki suspek giat dijalankan. Selaras dengan Seksyen 39 Akta Senjata Api, penalti lebih berat, 1971, kes itu akan disiasat. Selain itu, beliau menyatakan sesiapa yang mempunyai pengetahuan mengenai kejadian itu digesa menghubungi Pegawai Penyiasat Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD, Krian, Inspektor Mohazul Hilmi Dahun, di talian 013-2604403 atau terus hadir ke Balai Polis terdekat bagi membantu urusan penyiasatan. Untuk maklumat tambahan, sumber dari utusan melaporkan, pemilik rumah berkenaan baru-baru ini telah dinamakan sebagai ketua masyarakat berhampiran kawasan itu. Pemuda ini akhirnya bertemu semula dengan ibu kandungnya di Thailand setelah berpisah lebih kurang 28 tahun. Apa cerita sebenarnya? Tular baru-baru ini dalam satu video yang dikongsikan oleh pemilik akaun Marwan Hariri 13, apabila ibu Marwan Hariri memeluknya, kelihatan seperti dia menangis kerana melepaskan rindunya terhadap anak kesayangannya itu. Saya menyaksikan usaha lelaki itu dan apa yang dicapainya apabila, selepas 28 tahun berpisah, dia berjaya mencari dan menemui ibu kandungnya di Thailand. Momen indah apabila insan istimewa itu sedang menunggu kemunculannya sebaik anak lelakinya datang ke hadapan rumah telah dirakam oleh Marwan Hariri dan dikongsi dalam sebuah video. Namun belum sempat keluar dari kereta, Marwan terus menurunkan tingkap untuk bertanya khabar kepada ibunya sebelum dia turun dari kereta. Kemudian, sambil memegang tangannya, mencium dan memeluk anaknya, wanita itu kelihatan melepaskan kerinduan yang selama ini ditanggungnya. Malah ketika dia memberi Marwan pelukan, ibu lelaki itu boleh dilihat sedang menangis. Dapat dilihat juga, Marwan bergegas turun dari kereta sebaik sahaja sampai di halaman rumah dan membawa anak dan isterinya bertemu ibu kesayangannya. Dia juga sempat berjumpa dengan adik perempuannya dan ahli keluarga yang lain. Menurutnya, adik kandung sudah ada 4 orang anak. Kali terakhir jumpa ketika umur adik 3 tahun, Marwan juga turut berkongsi dan menerangkan bagaimana dia boleh terputus hubungan dengan ibu kandungnya itu. Secara ringkasnya, terdapat 2 versi kisah tentang kejadian itu, dan daripada apa yang dimaklumkan oleh pihak bapanya, ibunya telah pergi ke Thailand untuk melahirkan adik perempuan Marwan. Sejak itu, ibunya tidak kembali ke Malaysia. Ayah, datuk, dan nenek N lah yang telah membesarkannya selama ini. Boleh dikatakan Marwan amat bertuah kerana masih berpeluang bertemu ibu tersayang. Lelaki ini marah pelancong kerana memilih naik e-hailing dan bukan teksi miliknya. Siap ugut dan nak ambil barang-barang mangsa. Apa yang berlaku? Satu video telah tular baru-baru ini yang disiarkan di TikTok oleh akaun Kiki Baridri Verturguide dan One Way 1720 tentang kelakuan yang dikatakan seorang pemandu teksi yang berperang mulut dengan pelancong Singapura telah menjadi heboh. Lelaki itu bertindak memarahi pelancong Singapura itu kerana dia telah menggunakan perkhidmatan, e-hailing, dan bukan teksi miliknya, menurut Detik News. Difahamkan lagi, pada mulanya seorang pekerja villa pergi ke pos transportasi Padang Linjong untuk memaklumkan kepada pemandu bahawa terdapat pelancong sedang bersiap-siap untuk ke lapangan terbang Gusti Ngurah Rai di Badung, Bali. Dan kejadian dipercayai berlaku pada Selasa 23 Jun 2023 sekitar pukul 10 pagi waktu tempatan. Disebabkan itu, suspek pergi ke villa untuk menjemput pelancong terbabit dan menawarkan kos menaiki keretanya dengan harga RM270,000, lebih kurang RM84, untuk membawa mereka dari villa ke lapangan terbang. Menurut pihak polis, pelancong tidak mahu dan dia hanya ingin menaiki teksi online. Selang beberapa minit, teksi online yang dipesan pun tiba dan menjemput pelancong tersebut. Susulan itu, pelancong enggan menerima teksi suspek, yang membawa kepada pertengkaran antara kedua belah pihak.
Kemudian pelancong itu menawarkan kepada suspek RM100,000, lebih kurang RM31, namun tawaran itu ditolak dan suspek meminta pula RM150,000, lebih kurang RM47. Masih tidak berpuas hati lagi, suspek siap mengugut untuk membawa pelancong ke pejabat desa dan juga mahu mengambil barangan pelancong berkenaan kononnya bagi menghalang mereka daripada melarikan diri. Selepas lama berdebat, akhirnya dia menerima wang tunai itu. Tidak lama selepas itu, polis di daerah Kuta Utara berjaya menahan suspek hasil video yang dikongsi secara meluas itu. Suspek kemudiannya dibawa ke Balai Polis, Kuta Utara untuk memberi maklumat lanjut berkenaan dengan kejadian tersebut.